Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma an-nafi'a wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita bersama dengan pengajian malam kita sebagaimana biasa. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ini senantiasa lagi kita duduk di dalam ruangan pengajian madah tafsir daripada surah Fussilat. Maka semalam itu kita telah dengar dan boleh ambil pengertian, ambil pahaman daripada Al-Quranul Karim melalui alim ulama kita yang mu'tabarin, yang dibilang kata dia tu adalah ulama Rabbani. Kita boleh tupai ilmu mereka untuk kita nak memahami akan isi kandungan ajaran kita melalui isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka Tuhan ni dok wayakkan kepada kita, kata apabila kita ni ada silap hati ke, jadi berasa
terluka hati dengan perkataan seseorang ataupun dengan perbuatan ataupun dengan rancangan, maka hendaklah kita itu kena kikihkan hati kita supaya kita nak membalaskan perkara tersebut tadi dengan kebaikan. Kita kena tolak dengan hak baik. Itu adalah maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran tu tak boleh nak digaris, tak boleh hendak disakatkan. Wallahu bihi alim. Tetapi duk royak kepada kita ni, Tuhan sendiri seru supaya kita itu tolak kebaikan kepada orang yang buat jahat kepada kita. Maka perkara tu bukan mudah, bukan tiap-tiap orang yang beriman nak boleh buat kerja dengan itu pekerjaan. Bukan mudah perkara tu. Dengan itu insya-Allah kita pun boleh ambil dah pengertian daripada ayat yang ke-34, 35, 36. Hari ni kita nak tengok pula lah, pada malam ni kita nak tengok pula kuasaan Allah Subhanahu wa taala nak royakkan kepada kita. Tuhan nak royak kepada kita, kata dia ni Tuhan kita. Dia tak mau nak kita sebagai hamba dia ni mengambilkan makhluk yang dia jadi itu sebagai tempat tumpu, tempat menaruhkan harapan, nak ambil manfaat dan takutnya mudarat. Tuhan tak mau lagu tu. Walaupun makhluk itu dia besar, dia adalah pekerjaan yang Allah Ta'ala letakkan kepada dia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala beri tambih, beri peringatan kepada kita supaya kita itu jangan mengambilkan perkara tersebut sebagai Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita tengok mari hak Tuhan bela-bela duk larang ni pun, ada lagi di kalangan manusia yang menjadikan makhluk hak tersebut tu, hak kita lagi akan dengar ni Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Takut kepada dia sebagai takut kepada Tuhan. Harap manfaat daripada dia sebagaimana harap manfaat daripada Tuhan dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kita boleh tengok sungguh dengan mata kepala kita. Dan benda tu berlaku sungguh di dalam masyarakat kita. Tapi alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin, orang yang adanya Allah, khaliqu kulli syai', Tuhan yang menjadikan segala-gala, kita tahu kata benda tu bukan Tuhan kita. Benda tu bukan perkara yang kita nak mengabdikan diri kita kepadanya. Walaupun dia nak lebih, walaupun dia itu nak ada kuasa, ada apa-apa pun, kita tak. Sebab apa? Sebab ilmu pengetahuan yang kita ambil daripada Tuhan dia, ambil daripada Tuhan dia, yang menjadikan segala-gala itu, meletakkan diri kita, kata ini adalah bukan khaliq, bahkan dia adalah makhluk. Jadi Allah Ta'ala ni, dia doayak lah, kata dia ni kuasa di atas semua, tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia apabila kehendak, benda itu kena jadi sepanga dia kehendak lah. Iza yasha'u qadir, apabila kehendak Allah Ta'ala, maka berlakulah benda tadi. Tak ada perkara yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang kita itu duduk sekarang lalaning di langit, di bumi, di antara langit, di antara bumi, malaikat perkara itu adalah daripada kehendak kita Tuhan belaka. Sama ada perkara tu kita nak bilang kata molek bagus di sisi kita ataupun tak molek tak bagus di sisi kita, semua hak berlaku masuk di dalam masyiatillah. Masuk di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sebab itu Tuhan ni Maha Pemurah, dia beri belaka. Ikutlah kita itu nak guna macam mana. Lalu dia itu buat perkara tersebut tadi itu dia buat bukan sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pada akhir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan jadikan benda ni bukan jadi dengan sia-sia. Adanya khija'ah dia, ada tujuan dia, ada cobaan dia, ada tunjuk hajah dia. Kalaulah kita memikir pada asal, Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, terutama jadikan dunia ni. Adalah dunia ni, adanya bombing, ada air, ada binatang, ada pokok kayu, ada bukit bukau, ada udara, adanya segala-gala lah apa yang Allah Ta'ala jadikan untuk nak mudahkan bagi manusia yang dia itu jadikan manusia di atas muka bumi sebagai raja lah. Manusia ni di atas muka bumi ni sebagai raja, dia lah menguruskan. Makna khalifatul ard iaitu manusia lah. Makna kata dia mari satu generasi pun dia jadi raja. Satu generasi dia pula jadi raja. Semua binatang itu manusia boleh guna belaka. Nampak tu tak? Semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala jadi itu Tuhan kita guna belaka. Dengan rahmat Allah Ta'ala Tuhan hantar pula satu orang rasul tiap-tiap kali. Summa arsalna rusulana tatra. Tak kala tiap-tiap kali itu makna kata Tuhan hantar rasul tatra, makna mutataliyah, makna kata ada semua rasul. Tak terputus-putus rasul. Tu makna tatra, makna tak terputus. Serta dengan rasul itu ada kitab munazzal. Ada kitab munazzal. Kitab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kenapa Allah Ta'ala kena menjadikan perkara tadi kena ada kitab munazzal, kitab yang turun daripada Allah, dan kena ada rasul? Kerana kalaulah nak melepaskan kepada manusia gunakan akal fikiran dia saja, dia tak sampaikan kepada matlamat hakikat hak manusia itu duk cari-cari. Dia tak sampai. Tak sampai kepada syurga, tak sampaikan kepada kebahagiaan, tak sampaikan kepada ketenangan yang hakiki, yang sungguh. Dengan sebab itu, dengan rahmat Allah Ta'ala ni, Tuhan hantarkan kitab marikan kepada kita, hantarnya rasul kepada kita sebagai pengsyarah, sebagai penerangan bagi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu Tuhan rakyat kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Khija Allah yang waktu turunnya kitab, dan khija rasul-rasul ni Allah Ta'ala utuh mari kepada kita ni, iaitu mari nak menyatakan isi kandungan Alkitab. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Makna bawanya kitab mari, wahyu asli, kemudian bawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap zaman. Hak kita ni nabi kita lah alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad. Dia mari syarah, mari rakyat, mari menyata. Syarah ni mana? Mari menyata kepada kita. Terkadang kita ada moga di tangan, ada duit di tangan. Kita tak pandai nak buat nega, berhajat kepada orang mari tunjuk hajat. Berhajat kepada orang mari rakyat cara kata nak guna lagu mana, we duit hak kita ada tangan ni, wang hak kita ada tangan ni, we boleh manfaat. Ada tanah banyak, terkadang lah tak pandai nak guna. Tanah duk saja gitu, kena ada orang mari hajar. Tanah kena guna gini, wak gini, baru boleh hasil. Kitab pun supaya tu. Al-Quranul Karim supaya mana kata pasti kena ada rasul mari menyata kata apa hak Tuhan nak kiri ke kanan depan ke belakang, pasti hak tu pasti. Tidak boleh kita nak memahami Al-Quran tanpa rasul salawatullahi wasallamuhu alaihim ajma'in, tak kuasa. Dengan sebab itu, dengan rahmat Allah Ta'ala, Tuhan menjadikan rasul sebagai pensyarah, orang yang menyata, orang yang beri keterangan
kepada kita akan isi kandungan Alkitab. Makna isi kandungan wahyu Allahu Jalla Jalaluh. Wahyu ni adalah perkara yang sebagai apa, nak kita nak guna dengan bahasa kita, makna kata makanan asli bagi jiwa, roh bagi manusia. Manusia apabila dia itu duk carikan hakikat, dia cari hakikat manusia kerana dia ada akal fikir. Terkadang jumpa dengan hakikat itu, terkadang tak didapati, habis umur dengan gitu dulu. Tetapi hak tajribah semua, tajribah ni makna kata gapo tajribah? Makna kan tajribah? Pengalaman boleh kita nak kata, ataupun kita kata bahasa siap panggil kantut long. Konkhua cara pencarian dia tu. Wak gini boleh gini, wak gini boleh gini. Semua pakai iktiraf. Makna iktiraf di sini makna kata pakai mengaku belaka. Mengaku kata kesudahan matlamat kemocok yang kami dok cari daripada ahli falsafah, daripada ahli kalam, daripada ahli Yunan, daripada Nasara, daripada Buza, daripada tu, daripada ni, sudah di kitab Allah Subhanahu wa taala. Sudah di mana? Sudah di wahyu Allah Ta'ala. Di situlah tashfi ghalilah. Mana benda yang duk cari-cari siapa matlamat dia. Boleh kita tengok dalam sejarah berpanjangnya ini, semua mereka itu pakat mengaku tunduk gitu belaka. Maka terkadang kita sebagai orang Islam, kita ada depan ulama kita duk mentafsirkan, ambil ilmu tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita berasa kata tak berapa mana. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam nikmat. Orang kita duduk dalam nikmat, tak pernah kecak kesusahan. Bahasa dia. Ya jadi seolah kata tak berasa mana. Ya tak serupa dengan orang yang tak beriman, masuk dalam agama, ya harga lain-lain. Maka kita tak boleh nak buat duduk ke situ. Kita, walaupun kita anak asal, anak tepat, orang asli. Orang asli di sini mana kata anak tepat. Bako asal anak tok guru lah kita kata. Guru kita hak besar sekali iaitu Rasulullah lah alaihi salatu wassalam. Maka kita tak boleh nak buat jadi serupa dengan kata jadi tak ada roh. Tidak adanya gapo orang panggil kata, tidak adanya tarikan, tak berasa kata ada kemanisan, tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Baik. Lalu Tuhan turunkan kitab kepada kita supaya nak royak kata semua makhluk ni nak guna lagu mana. Takut juga kita ni dia berasa tarik dengan hati. Ada setengah-setengah manusia tarik biasa tu. Lalu Tuhan nak royak kepada kita. Mari kita pakat tadabbur ayat yang ke-37 daripada surah Fussilat. Tengok dalam Quran tu kita tengok. Allah Ta'ala kata wa min ayatihi al-lailu wan-nahar. Ni. Dan di antara apa nama ni ayat ketanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Malam dan siang ini adalah satu tandaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab kita ni duk jadi Malaysia, kita pun tak ada ilmu pengetahuan mana. Jadi lepas pergi gitu. Jadi lepas pergi dengan tidak ada berasa tarik ke bergapa-bergapa, bergantung gapa-gapa dak. Tapi pada sebenarnya malam dan siang ada ikhtilaf. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Perselisihan makna kata malam dan siang tadi itu satu tandaan kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mempunyai akal fikiran. Tuhan menamakan ulil albab. Ulil albab makna kata orang yang ada hati, tergerak hati dia, akal fikiran dia, hati dia hidup. Tu maknanya ulil albab. Faham tak tu? Itu ulil albab. Maka malam dan siang ini kalau kita perhati mari sungguh tadi itu
kita akan nampak dia itu datang mari, hilang gi, marinya malam, marinya siang. Kita tengok kata dengan malam dan siang itulah umur kita jadi tambah seminggu ke seminggu, hari ke hari. Daripada tidak ada pengalaman daripada fakir kepada kaya melalui malam dan siang tu. Daripada jahil kepada alim, daripada hak saleh jadi saleh, guna malam dan siang tu. Tetapi Allah Ta'ala mendahului malam di atas siang di sini. Dia kata wa min ayatil al-lailu. Karena malam itu nisbah bagi manusia lebih ada kekuatan ruhi daripada siang. Malam ni masa yang Allah Ta'ala jadikan dalam malam tu banyak. Dalam malam ni katanya alim ulama daripada ulama nafsi dan ulama kedoktoran, dia kata waktu yang Allah Ta'ala nak menguatkan manusia, sama ada menguatkan jiwa ataupun fikiran ataupun kekuatan di dalam jasad dia ni, kena guna waktu malam. Waktu malam ini adalah waktu yang Allah Ta'ala khususkan. Wa ja'alna al-laila libasa. Tuhan jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian apa? Untuk selimutkan kita supaya kita tidur, kan? Ada udara yang berlainan, udara gitu, udara gini. Maka apabila kita tidur ni darah kita ni hendak jalan, majrad dam hak kita hendak jalan ni, ia akan jadi apa nama yang kata lama sikit perjalanan dia. Apabila lama sikit perjalanan, tubuh manusia tu akan jadi sejuk. Dengan sebab itu Tuhan menjadikan kain tadi itu selimutkan kita. Jadi kain selimut. Tuhan belaka tu. Jadi kain selimutkan kepada kita. Maka Tuhan tashbihkan, Tuhan memisalkan ataupun menyerupai, nak kita boleh mikir, kata malam tu sebagai pakaian bagi kita. Apa kena pakaian supaya orang kita tak berpakaian lagu mana rasa? Sejuk lah. Kena kulit kita udara sejuk, udara panas gitu. Kalau kita ada pakaian, ya lain. Maka Tuhan namakan malam itu libas. Pakaian hak asal. Apa kena pakaian? Katanya ulama nafs, dia kata waktu manusia kita ni duduk dalam siang hari ni, dia duk guna cara mikir dia. Gunanya kekuasaan dia, tenaga dia. Ya habislah. Sebab tu apabila kita makan, kita pergi buat kerja, seolah kata tubuh badan kita, ia jadi super tulak. Tak ada jadi bekak situ, tak ada jadi kembung sini, tak ada jadi rusak situ, tak. Ia masuk dalam tubuh kita, makan ni, minum ni, apabila kita buat kerja, ia pergi. Kadang jadi gunakan dia. Ya guna pergi habis pergi dengan daging kita, dengan orak kita, dengan darah kita, dengan apa nama seni-seni kita dan sebagainya, semua tadi itu guna masa siang hari itu. Masa siang hari itu guna perkara-perkara tersebut. Maka benda tu akan jadi habis. Jadi habis pergi, terutama cara memikir. Cara memikir akal manusia hak Tuhan beri tadi itu, dalam otak manusia tu ia akan ada orak dalam otak tadi itu. Mana lagu mana? Makna kata benda tadi itu apabila kita mikir, ia pecah satu orak dari dalam otak kita, pecah. Bercabangan banyak tadi itu. Maka semua tadi itu waktu malam lah Tuhan nak mengembali klik semula pada tempat dia. Waktu mana? Katanya kedoktoran, ulama kedoktoran ni, makna di antara waktunya, yakni pukul 12 hingga pukul 2. Pukul 12 hingga pukul 2, ambil di waktu tu kalau kita tidur dengan selena molek, jadi sempurna molek, ia akan tubik satu perkara yang Tuhan jadi di dalam tubuh manusia itu, ditapungkan benda-benda hak rusak tadi. Sama ada di seni, sama ada di orak, sama ada di ruangan darah, sama ada dalam otak akal fikiran kita, dalam hati, dalam gapo. Waktu tu ya waktu baik mari satu makhluk yang ada dalam jiwa diri manusia boleh nak tapung ke perkara-perkara tu.
Dengan sebab itu digalakkan dalam agama kita suruh tidur wi awal sikit. Tidur wi awal sikit. Kalulah orang tak ada duk jadi duk muzakarah masalah ilmu ke, nah masalah agama ke, duk sia-sia, kita tidur wi awal sikit. Karena orang tidur awal lepas daripada waktu Isya ni, lepas daripada tu kita duk kecek gapo nama sikit dengan keluarga dengan gapo, maka kita tidur lepas pada tu sempat dengan masa pukul 12, pukul 1, pukul 2 tadi tu, ia akan segar diri kita. Akan jadi segar diri kita, akan jadinya ada kekuatan balik kepada diri seseorang yang melakukan dengan itu pekerjaan. Ini adalah satu perkara yang Allah Ta'ala duk royak kata wa min ayatil lail. Tu malam. Kemudian lepas daripada kita tidur dengan cara seleneh molek, gagah molek dah, kita nak menajak ke roh, kita nak gagah dengan Tuhan, sulusul akhir minal lail pula. Waktu Allah Ta'ala turunkan kepada langit dunia, sebagaimana Tuhan royak dalam hadis yang mutawatir. Boleh dua. Roh dengan jasad sama-sama bila dalam waktu malam. Kemudian wal nahar, dan waktu siang. Siang ni makna gana? Makna waktu yang kita itu kena buat kerja, cari makan, cari menafkah, carinya ilmu, pengetahuan, adanya kita nak buat kebun, nak buat gapo-gapo, waktu siang hari itulah. Start daripada mana? Start daripada kita menajak Allah Ta'ala, Rabbul Tuhan kita yang merezekikan. Terkadang kita takut apa? Takut kita tak dapat rezeki, tapi kita tinggal Tuhan yang merezekikan. Ada arti lagu mana? Tak semaya. Tak semaya. Setengah-setengah tubik belum daripada subuh lagi untuk nak cari rezeki. Semaya? Tak. Sebab tu orang yang duduk dengan keadaan lagu tu dia tak jadi nak kaya, tak. Nak ada ketenangan, tak. Nak ada keberkatan, jauh. Dengan sebab apa? Dia tinggal Tuhan yang nak rezekikan dia. Innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tapi ia terlupa tu. Dia ingat di asbab, musabbibil asbab, dia tahu. Dia tinggal. Itu adalah salah. Waktu siang hari, kita usaha. Ambil di waktu pagi tu, sampai ke asar tu lah. Sampai ke asar belum ngorek tu lah. Belum maghrib tu, tu mana kata kita gunakan siang hari. Dalam arti banyak perkara lah, kita nak guna lagu mana tu di atas kita lah. Situ tu. Nampak tu tak? Baik. Kemudian setelah daripada tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak pula. Dia royak mari malam dan siam. Siam ni mana kata kita tak kena syarah banyak lah. Kerana ulama kita pun orang panggil kata maklum dia tu. Ya maklum dah. Benda maklum ni kita tak kena duk syarah jadi banyak. Kita tengok sendirilah. Tapi jaga molek, jangan kita menega perkara yang haram. Jangan kita cari rezeki dengan cara yang haram. Yang sekarang kita duduk ni banyak orang tak ada duk kira mana. Tak ada kira rezeki mari daripada haram ke halal, tak ada kira. Zaman kita duduk ni orang tak ada kira mana. Kemudian orang yang makan rezeki dengan tidak ada dengan cara yang benar, yang halal itu, yang haram lah kalau kita kecek, dia rasa tak puas hati, tak rasa tak cukup. Satu. Yang kedua, kenapa penyakit hari ni yang tasyir? Mana yang tasyir, mana tersebar sangat. Pergi cek di hospital, penyakit tu, penyakit ni, penyakit tu, penyakit ni. Kenapa? Klik kepada harta wang hak kita cari tu. Duit hak kita cari tu. Kita makan lagu mana. Di sini tempat yang penting kita sebagai orang Islam kena kira lah situ. Jangan kita duk kira tak asalkan boleh duit ke aku nak guna lagu mana ikut aku lah. Nanti ke aku nak taubat lah. Tak apalah nak taubat kalau tu hewi masa kita. Akan tetapi harta benda yang kita nak makan tadi itu kalaulah haram, maka akan jadi daging darah kita. Apabila jadi daging darah kita, amalan kita yang sakut paut dengan badaniah kita itu, dengan jasad kita, Tuhan tak akan terima. Sebab tu dia jadi sutuk cara memikir,
sutuk cara faham, sutuk hati. Situ. Jadi dulu kita tak pernah dengar mana penyakit jantung, penyakit otak, penyakit tu, penyakit ni. Kenapa? Karena mereka itu yakulun halal, makan perkara-perkara yang halal. Tapi sekarang tak. Terkadang syubhat. Benda yang jadi kesamaran, duit mari kok mana tak tahu. Sebab tu kita sebagai orang Islam nak pilih tadi kena ada iman. Kalau tak ada iman, dia basah serabut selalu. Nampak tak tu? Ya kita kena kira jadi jelas molek perkara-perkara hak tersebut tadi. Kemudian Tuhan kata wasyamsu wal qamar. Setengah daripada kuasaan, tanda kekuasaan, kemegahan, kekuasaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Di sini cuba kita perhati ada di dalam Al-Quranul Karim. Cuba kita perhati di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan mendahului Asy-Syams di atas Al-Qamar. Tuhan mendahului matahari di atas bulan. Mendahului Allah Ta'ala di atas bulan itu bukan mana kata ya gitu, ya tak saja-saja, tak. Katanya alim ulama daripada ahli tafsir dan daripada ilmu sains dan sebagainya, kerjaan bagi matahari lebih daripada bulan. Dia ada kekuatan di matahari hak Tuhan jadi itu lebih daripada kerjaan bulan. Tadi dia mendahului al-lailu wan nahar, mendahului malam di atas siang. Nak ayat malam itu di sisi manusia ada kepentingan, adanya manfaat lebih daripada siang. Kau tu. Hak ning pedah klik manusia juga. Matahari lebih daripada manfaat dia lebih daripada bulan. Itu Tuhan mendahului matahari di sini. Jangan kita mikir kata apabila Tuhan sebut di dalam Quran ni, nak kata matahari dulu, bulan dulu, semua serupa. Tak. Bukan lagu tu. Nampak tu tak? Ni nak kita faham, jadi jelas dulu. Kita faham jadi jelas, kita faham jadi kena molek dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kandakkan kepada kita, nak kita itu tahulah situ tu. Nak kita tahu. Dan seterusnya Tuhan nak royak pula. Tuhan nak royak pula, dia kata wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Kerana apakah Tuhan membawakan di sini kata wa min ayatihi, setengah daripada tandaan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada di kalangan manusia yang menjadikan matahari dan bulan itu sebagai Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia ada di kalangan manusia kita sekarang. Kalau kita duduk di dalam negara Thailand ni, ada satu musim yang mereka itu di kalangan orang Cina ni, dia akan buat satu makanan dinamakan makanan untuk kita mengabdikan diri kita kepada bulan. Ada. Dan ada makanan untuk kita mengabdikan diri kita kepada matahari, semua matahari. Dengan sebab itu, agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, dia tak beri kita ini mengabdikan diri kita kepada bulan dan matahari. Tak sih. Kenapa? Kerana dua ni iaitu dua berapa? Dua makhluk lah. Mana kata matahari pun baik, bulan pun baik, dua-dua ni adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala belaka. Kerja matahari Tuhan pancarkan cahaya daripadanya. Kerjanya bulan Tuhan mendatangkan orang kata warna dia itu, waktu bulan itu, cahaya bulan itu ada juga. Kedua-dua tadi, sifat bagi matahari ataupun diri matahari, sifat bagi bulan ataupun diri bagi bulan tadi itu,
kedua-dua adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala belaka. Duduk di bawah reta hair dia dan duduk bawah percara air dia belaka. Dengan sebab itu Allahu Jalla Jalaluh nak royakkan kepada kita, takut royak setara ni orang beriman tak apa dah. Faham tak jimat tu? Orang beriman tak ada masalah dah. Jadi nak faham kata orang beriman Tuhan royak banyak ni, yakfi, cukup. Tetapi Tuhan nak royak kata, manusia, terkadang ada orang tak mahu nak beriman dengan aku tu. Aku nak royak kata matahari dan bulan hak mu duk pegang kata Tuhan bersama dengan aku ataupun Tuhan lain daripada aku. Aku kuasa nak bergeranakan dia. Aku ni kuasa nak bergeranakan dia. Dengan sebab itu bergerana matahari ataupun bergerana bulan itu adalah satu ketandaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman. Sebab tu disunat kita semaya gerana matahari, gerana bulan. Bukan makna kata apabila gerana bulan, akidah jahiliyah dulu, orang alim mati, orang mulia mati, orang alim beranak, orang mulia beranak, itu pegangnya mereka itu. Islam mari sapuh benda tu baik. Itu adalah pegangan khurafah, pegangan yang tak betul, pegangan yang bercanggah dengan pegangan Islam. Pegangan yang dibawa datangkan di dalam Al-Quran, yang dibawa mari kepada ini dunia oleh Nabiul Islam, tak supa. Kena buat lagu tu. Nak buat lagu mana apabila bergana matahari, bergana bulan, adalah kamu itu semaya. Adalah kamu itu berkhutbah. Semaya, bergana biasa semaya je, mak. Semaya, baca surah panjang-panjang. Itu. Ada cara rokok dia tak supa dengan biasa kita duk semaya, kita kena belajar. Nampak tu tak? Benda-benda lagu ni kita kena belajar daripada alim ulama, kita kena hajar. Kita kena hajar. Kerja bagi umat Islam kena hajar kepada umat kata bagaimana nak semaya. Gerana matahari, gerana bulan. Kena ngajar. Kena royak berhenti. Kerja imam, kerja khatib, kerja bilal. Kerjanya jawatan ahli masjid. Kena royak. Guru, tuan guru, ustaz dan sebagainya, kena royak. Jangan kita kata tak apa, ada demo buat dah fardu kifayah, tak ada berapa. Tak, kita kena mengajar wiriti. Yang terkadang benda-benda lagu ni seolah kata tak kena mengena, apa tak percaya. Matahari, gerana dah matahari. Gigi kita pergi di pokok kayu, kita pergi katak pokok kayu supaya pokok kayu itu jadi buah, jadi banyak, jadi gapo. Itu tu perkara-perkara yang tidak diakui dalam agama kita. Hak diakui kita tak tahu, hak tak diakui kita tahu. Hak ni jadi masalah ni. Ini adalah masalah. Gaponya tu buat lagu tu nak ayat manusia, bulan, matahari, aku ni kuasa nak metutupkan cahaya dia. Jangan mudok menjadikan matahari dan bulan itu sama dengan aku, tak sah. Ni nak ayat kata kepada umat Islam kita ni dok kena dah lah ni. Dah bawa hak betul dah ni. Ajaran Islam kita dah bawa hak betul dah. Bukan salah kita dah bawa ni. Apa hal situ? Lalu Tuhan kata gana? La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Tuhan lagi. Wahai manusia, terutama yang beriman dengan aku, jangan kamu itu sujud bagi matahari dan bulan. Jangan sujud bagi matahari dan bulan. Di sinilah ulama tauhid ambil dalil kata sujud ni adalah perbuatan ibadah. Tak boleh kita sujud lain pada Allah Ta'ala. Tuhan ada, jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Kita duduk dalam negara Thailand ni, raja hak bukan Islam, dia tahu kata orang Islam tak boleh nak sujud lain pada Allah Ta'ala. Dia tak marah. Sekadar dia kata sekadar hak mu boleh buat dalam agama mu, tak boleh sujud lain pada Allah Taala. Itu yang mulia kita. Maka kita sebagai orang Islam dagi sujud lain pada Allah Taala, Allahu Akbar. Tuhan nak memuliakan kita nak sujud pada dia, satunya jua tunggal. Tapi kita dak menghambakan diri kita sesama makhluk. Dak menghambakan diri kita sesama benda yang Allah Taala jadi. Itu Tuhan tahu lagu tu. Tuhan nak memuliakan kita.
Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan anak Adam. Akan tetapi kita mengkhianatkan kemuliaan yang Allah Jalla Jalaluh berikan kepada kita, kita khianat. Tuhan tak sewi kita sujud sesama makhluk, kita nak sujud sesama makhluk. Maka benda ni adalah perkara yang jadi kerugian, kemusnahan diri kita sendiri. Dia kata la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Allahu akbar. Mulia ni ayat ni. Jangan kamu hai manusia sujud bagi matahari dan bulan. Tak usah sujud. Dengan sebab itu kita umat Islam, dari kita, dua tapak tangan kita, dua lutut kita, hujung tapak kaki kita, anggota 7 tadi, tak sujud malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya jua. Tak mulia. Orang kafir lagi berasa kata dia nak. Kata semua orang Islam ni senia sungguh. Dia tak ada banyak. Tu hesa. Allah Ta'ala hanya jua. Hak ni kita tak pergi rumah lagi, dalam rumah lagi. Dalam bilik tidur lagi, di atas kereta lagi, bergotu-bergot ni. Ya Allah. Tapi kena curiga, demo je kata. Terkadang kena kerak tekak, demo kena apa nama. Banyak kara. Tak boleh sebut banyak sangat, murih demo tu. Tak apalah kita nak ayat win apa atau kita sebagai umat Islam ada kemuliaan. Ada benda yang bersendirian kita itu ada. Kalak hak kita tu ada, kalau bahasa Sia kata gitulah. Lalu Tuhan lari, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Tuhan tak sujud kepada matahari dan bulan. Pas sujud kepada dia, ya Allah, wasjudu lillah. Suruh kita sujud bagi Allah Ta'ala. Sujudlah kamu hei manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So sujud Tuhan. Maka kita nak sujud kepada Tuhan ni, Tuhan suruh kita sujud kepada dia. Di mana dalil? Ni dalil. Ad-dalil makna kata tunjuk ke. Tunjuk ke kepada mana? Tunjuk pada madlul. Madlul makna mana? Suruh hak Tuhan suruh tu. Di mana? Dalam Quran. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-37. Bas, cukup. Yakfi, padahal tu. Orang awak amal lagu ni bergana-gana, lipat gana-gana di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia buat amal dengan ilmu. Bukan mana buat amal, tengok orang buat atik. Tak apa dah nak turut orang molek. Boleh dah lah. Tapi kita nak akak darajat kita pula. Bukan nak ngaji tadika semua. Kalau gua ngaji. Makna kata kita ni, ada tadika di Malaysia? Ada. Makna hak ngaji yang bawah tu. Kita nak ngaji hak tu, mana lepas ada tu kita ngaji hak lain pula. Tu maknanya gitu. Faham tu tak? Baik. Wasjudu lillah. Apa kena sujud bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ni Tuhan nak jawab ni. Allazi khalaqahunna. Allahu Akbar. Ni makna sedap ni. Allazi, Allah yang khalaqahunna. Allah Ta'ala yang menjadikan. Gapa? Matahari pun Tuhan jadi. Bulan pun Tuhan jadi, cahaya bagi bulan pun Tuhan jadi, pancaran bagi matahari pun Tuhan jadi. Apa nak sujud apa bagi makhluk? Tuhan nak muliakan kita. Allah. Seolah kata Tuhan jadikan matahari dan bulan untuk kita, untuk khidmat kepada kita. Janganlah muhir manusia menjadikan bulan dan bulan dan matahari itu sebagai Tuhan bersama dengan aku ataupun Tuhan lain daripada aku. Tak sih. Seni sungguh. Belaga dengan mana-mana tak ada belaga dengan kitab mana-mana pun tak ada belaga. Dengan ajaran mana-mana pun tak ada belaga. Sebab apa? Sebab tak ada yang mengaku kata jadikan matahari dan bulan, tak ada. Cuba cari mari kata orang mengaku takut jadi langit dan bumi. Tak ada. Kalau mengaku muzayyafah, benda hak tak sungguh. Tu. Nampak tu tak? Lepas tu dia mau kata, Allah Ta'ala ni ada kata ada orang sekarang. Mulhid panggil. Ada kata ada. Benda tak boleh kita nak tengok, nak dapat dengan pada ilmu apa tak boleh dan gitu gini. Soal hak besar sekali kita tanya. Semua hak Tuhan ada royak tadi dalam Quran dia kesan dia ada tak? Tertanya kesan dia ada ke tak? Kesan hak Tuhan royak ni betul ke tak dengan ilmu sains, ilmu nafsi, ilmu kedoktoran, ilmu tu ilmu ni betul belaka? Nabi Muhammad ilmu ni daripada mana? Soal.
kepada mulhidin, tak ada jawapan. Tunduk. Tapi dah berdegil gitu. Akhir sekali klik pada tamasyat, klik pada tabiat. Mereka yang cari Tuhan tak jumpa ni sia ke dia. Dia tak tahu kata mana Tuhan, mana makhluk. Dia tak nak beza, tak boleh. Kita sebagai umat Islam yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul Al-Islam, padai, cukup. Rasa puas hati. Walaupun kita ni dicoba gitu, ada hasutan gitu, ada waswas daripada syaitan gitu gini. Apabila kita kembali klik pada Allah Ta'ala, seni hati. Jadi bahasa kata, hati kita jadi ada tempat terikat. Ada tempat nak gantung. Manusia ni yang lemah. Sebab tu dalam agama kita, ia suruh kita sebagai orang pendakwah ataupun ketua keluarga, ketua masyarakat, ketua negara, ketua apa, kecek dengan orang. Wa qulu lin-nasi husna. Kecek dengan manusia benda hak molek. Molek di situ makna kan ahli tafsir kata, we ada semangat, kecek we ada semangat. Manusia yang lemah. Terutama orang perempuan. Suami tu kecek molek dengan dia. Kita ada anak perempuan kecek molek dengan dia, hajar we molek, we akal fikir, we cara mikir gitu. Jangan pasal nak naik suara semata siapa tangan semua, tak leh lagu tu. Dia tak kena lagu tu. Kita jadi ketua, jadi apa nama pemimpin kecek tadi, tak ada langsung tempat nak jadi harapan bagi ummah. Tak leh lagu tu. Tapi bukan kecek molek saja tu yang tak leh buat. Hak tu tak say. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kecek saja tak buat kali. Ni tak leh. Nampak tu dah tu jaga dalam agama kita. Nawi kita itu boleh pakat-pakat berkongsi di dalam ini masalah. Ini masalah. Lalu Tuhan kata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau betul lah mung tu hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Kalau mu nak ibadat kepada Allah Jalla Jalaluh dengan cara jua, sebagaimana mengaku tak asyhadu an la ilaha illallah, sujudlah mung kepada Allah Taala hai keadaan tunggal. Jangan ada sujud pada matahari dan bulan dan hak lain-lain tak sih. Tuhan tak wi. Maka apabila Tuhan lari lagu ni apa panggil perbuatan, kalau kita pergi buat langgar apa panggil perbuatan yang membawa kepada jadi haram. Haram apa sih mana? Menyungutu ibadat kita dengan makhluk apa panggil syirik pula situ. Nampak tu tak? Nak kita faham mana kata syirik ialah haram. Bukan tiap-tiap haram adalah syirik. Banyak lagi perkara yang haram, ada hak tu, ada hak ni, ada hak tu ni, tapi tiap-tiap syirik haram. Tu tak? Maka syirik ning janganlah kita, jangan. Kita alhamdulillah yakin hari ni di negara kita tak sama ada di negara Malaysia, saudara kita di negara kita sendiri dan di lain-lain lagi tak lagilah sujud kepada matahari dan bulan. Tapi dok sujud pada kubur. Sekarang lah ni dok sujud pada al-kubur, qabr. Ziarah tak apa kubur. Kita pergi ziarah untuk nak mengingati mati, tak ada apa. Itu disyarakkan dalam agama kita. Disunat dalam agama kita. Digalak dalam agama kita. Tapi sujud pada kubur ni tak boleh. Tak ada tokoh ulama yang muktabar dalam agama kita raya kata sujud pada kubur ni boleh, tak ada. Malaikat hak tak muktabar, hak pesen kata tak reti gapo, kita duk akak lebih daripada pangkat dia tu kita degi turut tu salah. Tu salah. Nampak tu dah. Perkara ni janganlah kita duduk buat jadi mudah-mudah sangat. Kita kena bersuara hari ni. Kena mengajar pada umat masyarakat supaya gapo jauh perkara tadi. Jauh perkara tadi. Jangan kita. Tak boleh kita nak buat senyap. Tak boleh kita nak jadi duduk dia. Tak saya nak buat kerja gapo. Tak boleh. Tapi pergi dengan cara. Pergi dengan cara. Jangan kita kata ke dia. Jangan kita memperlekehkan dia. Kita mari nak hajar. Bersikap sebagai doktor yang ada di hospital. Orang mari sakit mari gitu gini. Lagu mana? Ya kena perobat lagu mana? Tak sewi orang sakit tu jadi sakit tambah. Ya gitu. Ya gitulah. Gunalah cara mana-mana ada orang alim ulama tempat kita, asatizah kita, guru kita, doktor-doktor tempat kita. Gunakan tenaga hak Tuhan wikan kepada kita untuk kita menjelaskan perkara-perkara itu kepada umat masyarakat.
Kerana kita ni duduk pada akhir zaman, orang pakat nak belaka kepada manusia. Nak jadi hak tu, nak jadi hak ni, nak jadi hak tu, nak jadi hak ni. Kita ni sebagai da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira, kita kena ada sikap hak kita kena ada. Kena ada pendirian hak kita, kena ada cara mikir kita, kena ada jalanan kita nak bawa manusia itu kepada mana? Kepada dirilah. Kepada puak tu puak ni tak. Kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak ada dakwa kata maksum, tak ada dakwa terlebih pandai pada orang dak, tapi kita nak bawa kongsi, pakat-pakat kongsi. Mu tak kena tegar nasihat tak apa. Tapi nasihat tu, cara nasihat ni kena beza di antara nasaha dengan fadaha. Terkadang tahu beza ke kita. Nasaha makna kita nasihat, tak sewi orang tu malu muka. Tapi fadaha mana kata kita nak buat dia tu malu muka, ini adalah salah. Nah, ini adalah salah. Patutlah kita sebagai orang Islam kita kena tengok molek. Baik. Setelah daripada tu, Allah Taala royaklah kepada kita tu. Apa nama? La tasjudu lisyamsi walal qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ni ajaran Islam. Ad-dinul Islam taqumu ala hadha. Di atas ini. Di atas mana? Di atas mengasarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kira kata kalau dengan akal kita, matahari dengan bulan ni besar tak? Makhluk yang besar tak? Makhluk yang besar. Bukan makhluk yang biasa. Dengan dunia ni, lebih dia kalau kita tengok di dalam ilmu sains tadi itu, ulama sains duk kaji tu. Tetapi walaupun begitu, Allah Ta'ala rakyat kata, wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Tuhan, sujud pada Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan tu. Jangan duk sujud pada diri matahari dan bulan tu, tak boleh. Ni Tuhan nak uji kita. In kuntum iyyahu ta'budun. Sebab apa? Sebab dia kata, janganlah kamu itu menyungutu akan daku dengan perkara-perkara tersebut. Ni Ibn Kathir kata, jangan dak menyungutu perkara tadi itu dengan Allah Ta'ala. Sama ada matahari ataupun bulan. Jangan. Tak jadi manfaat ibadat kamu bagi perkara tersebut. Serta kita ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata kita ibadat ke Tuhan kata, ibadat pada matahari bulan kata, sujud pada Allah kata, sujud pada matahari dan bulan kata, tak boleh. Benda lagu tu orang panggil kata menyungutu Allah Taala. Hak ni Tuhan tak apung. Fa innahu la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Taala tak apung bagi orang yang mengutu bagi Allah Taala. Manusia yang beriman, janganlah kamu itu buat pekerjaan ni. Sebab apa Tuhan royak? Kenapa ke Allah Ta'ala royak dan ulama kena duk mai baca, mai duk syarah, mari duk menyata? Kerana ilmu apabila dia hilang, nescaya manusia akan duduk di dalam kegelapan. Apabila manusia itu duduk di dalam kegelapan, nescaya manusia itu akan jadi diri dia di dalam kebinasaan. Ya ragu tu. Binasa dunia dan binasa di hari akhirat nanti. Binasa. Lalu setelah daripada tu ayat yang ke-38. Fa inistakbaru. Ni Tuhan nak royak apa ni wari ayat yang ke-38 ni. Mari kita perhati molek sini. Ada faedah banyak bagi kita. Orang panggil raddul fi'l bahasa Arab. Apabila kita mengajak, pasti kena ada orang nak terima, no tak seterima. Ada orang terima, ada tak seterima. Ada orang boleh nak turut, ada orang tak seikut. Ya gitu. Ya bukan makna apabila kita royaklah molek setara mana, dengan cara setara mana, dengan ilmu setara mana, dengan hikmat setara mana. Bukan makna kata orang nak boleh terima belaka. Tak. Kena ingat situ, bukan mana kata aku royak molek dah orang terima belaka. Tak, bukan lagu tu. Nah, bukan lagu tu. Allah Ta'ala royak kata, fa inistakbaru. Oleh itu, kalau mereka tetap engkar dengan engkau. Makna kata, daripada mematuhi perintah Allah Ta'ala dan mengasahkan, fa inistakbaru. Istikbar ni makna kan? Mana tak sikut. Mari ajari hak molek. Ini ajari Allah ni Subhanahu wa ta'ala. Kafir Quraisy musyrikin, ini aku dok baca ni bukan ayatku. Nabi Muhammad kata,
Ini bukan ayat aku. Ayat Tuhan aku dan Tuhanmu. Nabi kata gitu. Kenapa Nabi boleh kecek lagu tu? Kerana mereka ini engkar. Nabi royak molek tak? Royak molek. Ayat ni ayat Tuhan tak? Ayat Tuhan. Mana dalil kata ayat Tuhan? Nabi kata, fa'tu bisuratim min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Cuba awak datang. Kalau ayat aku baca ni, ayat aku bukan ayat Tuhan. Cuba awak datang supaya ayat aku hari. Ni puak kurih, nyerti balarah, nyerti nahu, nyerti sorah, nyerti lurah, nyerti usul lurah, nyerti belakang lah bahasa Arab dia tu. Dia tahu kata ini bukan ayat manusia. Tapi dengan sebab istikbaran fil ardi wa makaras sayyi. Kerana ia takabur di atas muka bumi ni. Apa boleh takabur? Kerana ia ada puak di belakang dia. Ada pangkat di belakang dia. Ada harta benar di tangan dia. Ada ilmu pengetahuan di diri dia. Semua tadi ni daripada Allah Ta'ala belaka, tapi guna tak kena. Apabila manusia guna 3-4 perkara yang Amal sebut tadi ni tak kena, lah mana jadi? Istikbar. Jadi istikbar. Jadi takabur. Nampak hak dia rayak, tapi kau tak boleh terima sebab dia bukan ajari hak aku nak bawa. Hak tak hak dia rayak tu betul ke salah? Betul. Iktiraf dalam hati. Mengaku di dalam hati. Heran tu, mengaku dalam hati. Manusia banyak yang mengaku dalam hati, tapi tak mengaku dengan bibir mulut. Seperti Quraisy, banyak mana mengaku tak ajari Muhammad hari ni ajari Allah, tapi tak mengaku. Seperti Abu Talib. Tak mengaku pak saudara dia sendiri tu. Sebab apa ni? Tadi, perkara tadi. Dengan sebab tu, hei umat Islam, Tuhan nak rayakkan kepada kita kata, pangkat tu hewi, puak tu hewi, duit pun tu hewi, ilmu pun tu beri, tapi jangan jadikan perkara hak tu beri ni halangkan kita daripada nak ikut benar-benar. Kita minta doa. Saya pun takut. Dan semua puak kita nak takut benar tu. Kerana benar tu adalah cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak ikut kerana apa Muhammad ni bukan daripada jalan ni Ishaq, jalan ni Ismail. Ismail ni bukan darah hak asal. Hak asal hak kita hak Ishaq. Ishaq ni Bani Israel. Kita hak puak ni bukan Bani Israel. Kita tak boleh ikut kok ana. Habis. Ini yang panggil istikbar. Lalu apabila Tuhan tu dengan ilmu dia yang tahu benda sedia kala, sekarang lagi akan datang dan benda hak tak ada, kalau nak ada Tuhan tahu belaka. Tuhan kata fa inistakbaru. Kalau oleh itu, kalau mereka itu tetap engkar dengan engkau daripada mematuhi perintah Allah. Hak Tuhan, hak ayat tadi hak kita dengar daripada surah Fussilat ayat 37 tu, ayat Tuhan tu. Nampak tak tu? Ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Tuhan kata, suruh Nabi royak pula. Kalau mereka ini tak seterima juga, tak sepatuh perintah hak mu baca daripada aku, mereka itu tak sepatuh. Pahala mana? Lagu mana ya Rasulullah? Takut Nabi Muhammad ni berasa hati. Kena jaga agak orang kita. Terkadang kita royak benar-benar, demo tak setikuk benar-benar, berasa dalam hati pendakwah. Lalu Allah Ta'ala ni ya tahu kata Nabi Muhammad ni adalah manusia, bukan malaikat. Nah ayat Tuhan Muhammad, hamu royak tu betul dah. Kena dah. Bukan salah di mong. Kalau bahasa tani mana tak ada salah di engkau ya Rasulullah. Tapi salah di orang hak istikbar, orang hak tak seterima ni, orang takabur ni, tak seterima. Bukan hamung salah. Nak ayat gapo kepada kita tu, ibrah gapo kita dapat. Yakni apabila kita royak benar-benar, orang tak seterima, bukan kerja kita. Kita kena dogi tanggung, oh ganolah demo tak seterima benar-benar. Wapolah kita royak tak kena kok mana ke kok mana. Kita royak nak royak jadi molek. Mikir jalan molek, tengok depan belakang molek, atas bawah molek, kiri kanan molek. Kita royak dengan sebaik-baik uslub, sebaik-baik cakap, sebaik-baik cara. Tak saya terima lagi. Tahu kata hidayah bukan di tangan kita. Lalu Tuhan kata fa inistakbaru. Istikbar sungguh. Hak tak saya terima tu. Dahlah tu.
Fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yus'amun. Allah seni. Tuhan tak heran kita Mu nak beriman, mu tak saya beriman ikut mung. Oh. Hak ni takutnya Tuhan kecil lagu ni. Sebab apa? Sebab orang mulia ni walillahil mathalul a'la, orang mulia tak ada berhajat pada kita. Kita ni berhajat pada dia. Dia kata mu nak dengar aku, dengar, tak saya dengar ikut mung. Takut tu. Awak apa kena takut? Kerana orang hak mulia ni dia nak uwi kebaikan dia kepada kita. Kita tak saya terima. Dia kata ikut mung tak terima. Kita jangan buat mudah. Bukan mudah nak jumpa dengan orang yang nak uwi kebaikan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala yang nak uwi kebaikan kepada manusia. Manusia tak sah. Tak ada apa ya tak. Saya kata mana? Maka sesungguhnya mereka allazina di situ makna al-malaikah. Dengar sebulak suara ijma' para tafsir, ahli tafsir. Fallazina mana kata malaikat 'inda rabbika di sisi Tuhan engkau tu ya Rasulullah. Lah mana? Yusabbihuna lahu, senantiasa duk minta tasbih, duk mentasbih, duk menyuci Allah Taala daripada kekurangan. Buat mu tak saya terima. Tak ada gapo. Tak ada jadi kecacatan apa terhadap Allah. Mu nak syirik dengan aku, buatlah. Tak ada apa. Ana ayat kata Tuhan kata aku ada dah di sisi aku benda yang mulia dah. Gapo? Malaikat senantiasa mari dengan fi'il mudhari' itu yusabbihun. Senantiasa duk tasbih, senantiasa duk menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam bil laili wan nahar. Siang malam. Hak kita duk tengok siang malam ni malaikat hak duk duk menyuci Allah Taala itu siang malam. Hak apa duk menyuci Allah Taala tak cuci lagi ke? Dak. Allah Taala tu cuci mulia dah. Akan tetapi nak ayat kata, hei manusia yang tak mau nak beriman, Tuhan tak ada nak kali kepada mung tu. Cuma aku nak ayat kata kalau mung turut aku, mung dapat kebaikan daripada aku. Kalau mung tak sah, ikut mung. Ikut mung di situ mana kan? Nanti seksa. Bukan mana ikut mung, tak ada gapo, ikut nak hidup dak. Nanti tengok ayat satu lagi daripada ayat yang seterusnya lagi kita tengok masalah tahdid. Masalah Allah Taala ugu. Wa hum la yus'amun. Sedangkan mereka itu para malaikat tidak jemu-jemu pun. Jemu mana tak jadi puas. Kita manusia ni kalau saya baca Quran 10 juz sehari, terkadang jemu. Sungguh tak? Jemu. Jemu sebab apa? Sebab terkadang tak gerak, letih, penat, terkadang berasa puas, terkadang berasa gitu, terberasa gini. Itu tabiat manusia. Ada pun al-malaikah dak. Hanya sujud situ. Kalau dia rokok situ. Dia ada tasbih situ. Tak serupa dengan kita. Maka di sisi Tuhan tu ada makhluk umpama tu. Apa kita nak heran? Tuhan nak herau. Tuhan nak buat kira hak kita. Tapi Tuhan nak juga uwi kebaikan kepada kita. Nak uwi juga kebaikan kepada kita. Manusia nak tak? Kalau nak insya-Allah turut hak Tuhan. Jangan sujud lain pada Allah Taala nah. Jangan sujud. Tuhan ayat kata matahari dan bulan. Makhluk hak besar lah kita nampak. Ada lagi ke makhluk hak besar hak kita nampak seperti matahari dan bulan? Tak ada. Hak tak nampak arasy lah. Hak kita tak nampak kursi dan sebagainya. Tapi hak kita nampak tu. Tuhan tahu sujud juga pada hak tu. Apatah kita lagi sujud pada pohon kayu. Nah, sujud pada kubur, sujud kepada jin, sujud kepada syaitan, sujud kepada manusia. Sujud kepada ketua, sujud kepada guru, tak boleh. Benda tu Tuhan larang tegah kita. Maka semua ajaran yang nak mengajak kepada perkara tersebut tadi adalah ajaran yang tak betul dengan Islam. Maka kita sebagai orang Islam, jangan buatlah lagu tu. Jangan buatlah lagu tu. Itulah sedikit daripada penafsiran ayat yang ke-37 dan 38 pada perjumpaan kita malam ini. InsyaAllah
kita akan tengok pula ayat yang ke-39. Tuhan kata wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Tuhan nak royak kata sungguh mati ni hidup kelik. Tuhan nak banding lagu mana we kita faham, we kita itu jelas, insya-Allah taala kita akan kembali pada mentakjilkan, makna kata kita akan dengar pula pada malam besok hari biiznillahi ta'ala. Pada malam ini insya-Allah sama-sama kita berdoalah kepada Allah Jalla Jalaluh supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hati kita, boleh kita menerimakan cahaya Al-Quranul Karim sebagai panduman hidup bagi kita di dalam dunia yang sebentar ini supaya kita dapat berjaya bersama-sama. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala akadkan bala petaka daripada kita dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyifatkan mereka-mereka, berikan sembuh mereka-mereka yang sakit dan merahmati mereka-mereka yang telah meninggal di kalangan umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kita terlupa pada akhir ni, marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan harta benda, dengan doa supaya kita dapat berjaya dunia dan di akhirat nanti bersama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.